Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Afham Haziq bin Abdul Hamid dari unit Bahasa Melayu 2. Saya Rafi bin Ismail juga dari unit Bahasa Melayu 2. Dan saya Ahmad Abdul bin Zaid juga dari unit Bahasa Melayu 2. Jadi hari ini kami akan mempersembahkan forum yang bertajuk Tokoh Bahasa Melayu Perintis Martabat Melayu, Forum Remaja Pencetus Kecemerlangan Diri, Forum Remaja Jendela Kematangan Minda, Forum Remaja Pintu Kesuburan Rohani, Forum Remaja Remaja Kunci Revolusi Masyarakat Bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam keluarga Malaysia. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum bersama saya Afham Haziq bin Abdul Hamid. Pada hari ini yang berbahagia ini, hadirin sekalian, bak kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta, bila sudah kenal terus jatuh cinta. Jadi mari saya perkenalkan satu persatu ahli panel yang akan menelusuri topik forum kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya ahli panel pertama, Saudari Rafi'i bin Ismail. Apa khabar saudara? Alhamdulillah sihat Encik Pengurusi. Apa khabar Encik? Alhamdulillah. Seterusnya ahli panel kedua, Segak nampaknya di sebelah sana. Selamat datang saudara. Apa khabar saudara? Ada saja misi. Terima kasih misi. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Bagi saya, tokoh bahasa Melayu yang banyak menyumbang dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah Nik Safiah Karim. Saya memilih beliau kerana beliau merupakan tokoh yang mendapat pelbagai pengiktirafan dalam dan luar negara, membolehkan beliau menjadi antara tokoh terunggul di Malaysia. Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah binti Karim merupakan anak jati negeri Kelantan yang dilahirkan pada 17 Disember 1939 dan memegang kursi pengajian Melayu serta dianugerahkan gelaran Profesor Emeritus. Di samping itu, beliau juga merupakan pengasas kepada Persatuan Linguistik Malaysia dan menjadi Presiden pertubuhan itu selama 18 tahun. Hal ini jelas membuktikan bahawa tokoh yang bernama Nik Safiah Karim ialah seorang pakar berbahasa yang cukup berkaliber dalam merintis martabat bahasa Melayu. Baiklah hadirin, soalan pertama yang ingin saya ajukan kepada panel pertama ialah tokoh bahasa Melayu manakah yang saudara ingin kongsikan dan perkenalkan kepada kami semua? Dipersilakan saudara. Terima kasih kepada moderator yang mengajukan soalan. Hari ini, saya ingin kongsikan mengenai Richard Olaf Winstead. Beliau merupakan seorang pakar pengkaji dari Timur Inggeris dan pentadbir koloni dengan kemahiran Malaya British. Beliau dilahirkan di Oxford dan mendapat pendidikan di Magdalen College School and New College, Oxford. Pada 1902, dia menjadi kadet dalam perkhidmatan awam Persekutuan Tanah Melayu dan ditempatkan di negeri Perak di mana dia mempelajari bahasa dan budaya Melayu. Pada 1913, dia dilantik sebagai pegawai daerah di Kuala Pilah dan pada 1916, beliau menyertai Jabatan Pendidikan. Pada 1920 pula, Winstead menerima dilit daripada Oxford. Winstead pada mulanya berkhidmat sebagai Presiden pertama College Raffles di Singapura. Dan dalam pada masa yang sama, beliau turut bertindak sebagai setiausaha kepada High Commissioner, pengarah pendidikan dan ahli kepada Majlis Legislatif.
Beliau juga telah berkhidmat dalam berbagai lembaga penasihat, antara yang terkenal ialah Persatuan Asiatik Diraja. Beliau diketahui telah memelihara banyak hasil tulisan kesusasteraan Melayu, termasuklah sejarah Melayu, dan menulis berbagai karya penting yang melibatkan Melayu dan bahasanya dalam A History of Malaya and a Dictionary of Malay Language. Itu saja daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada saudara Rafi'i yang memilih tokoh R.O. Winstead sebagai perintis dalam memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, terima kasih saudara Rafi'i atas perkongsian dan penerangan yang mantap mengenai tokoh tersebut. Soalan yang sama juga ingin saya ajukan kepada panel kedua kita pada hari ini. Siapakah tokoh yang anda pilih sebagai perintis dalam memartabatkan bahasa Melayu? Dipersilakan saudara Abdul. Terima kasih saudara pengurusi Inggris. Sampainya, saya memilih Dr. Abdul Munshi. Abdul Munshi yang memiliki nama sebenar iaitu Abdul Qadir Munshi yang lebih dikenali sebagai Abdul Munshi ialah seorang penulis dan naskah yang dilahirkan pada bulan Ogos tahun 1796 di Kampung Pali, Melaka, Belanda. Beliau berketurunan Jawi Peranakan iaitu darah Ketan, Tamil dan Hadram di Yaman melalui seorang kakaknya. Ayahnya sendiri merupakan pengajar bahasa para pegawai Jabatan Barat yang ada di Nusantara. Beliau disegani sebagai antara pelopor dalam bidang persuratan bahasa Melayu secara amnya, khususnya dalam penerapan kewartawanan dalam penulisan bahasa Melayu semasa lalu. Mengubah pendekatan penulisan dalam bahasa Melayu secara ketara. Secara ketara, hal ini menyumbangkan kepada dijulukan sebagai bapa sastra Melayu moden. Beliau diberikan gelaran Munshi atas kebijaksanaannya ini. Gelaran bahasa Parsi ini bermaksud pendidik ataupun guru. Beliau meninggal dunia di Mekah semasa mengerjakan haji pada tahun 1854, iaitu semasa berumur 58 tahun. Seterusnya, mengenai kerjaya penulisan beliau pula. Beliau telah berkecimpung dalam bidang bahasa sejak umur beliau setahun gantung negeri. Beliau mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang guru bahasa Melayu pada askar-askar India dalam garison Melaka. Beliau kemudiannya beralih mengajar bahasa Melayu kepada para peniaga Inggeris di tanah Amerika Syarikat. Beliau juga telah bertugas sebagai penyalin dokumen kepada Sir Stamford Raffles di Singapura selaku Lieutenant Governor India Timur Belanda. Pada tahun 1815, beliau telah menterjemah kitab Injil ke dalam bahasa Melayu untuk pergerakan membalik Kristian di Singapura dan Melaka seperti London Missionary Society dan American Board of Missions. Beliau mula mendalam di bidang penulisan atas peralatan seorang mubalik yang mengupahnya, iaitu Alfred North. Berikutan pembacaan catatan pelayarannya berantau ke Pantai Timur, iaitu Tanah Melayu. Beliau merupakan penyunting terbitan bahasa Melayu berbentuk majalah pertama, iaitu Bustan Arifin yang terbit dari tahun 1821 hingga 1822. Beliau juga menguasai bahasa-bahasa Tamil, Arab, Hindustan dan juga Inggeris. Beliau pernah melibatkan dirinya dalam kerjaya sebagai guru, penterjemah buku dan juga penulis buku. Saya rasa setakat itu sahaja daripada saya mengenai tokoh Munshi Abdullah. Kembali kepada pengurusi. Terima kasih saudara atas perkongsian sebentar tadi. Benar sungguh pandangan saudara mengenai tokoh Munshi Abdullah. Selain tiga tokoh tersebut, saya rasa Asma Haji Umar juga merupakan tokoh yang tidak kurang hebatnya dengan pelbagai sumbangan terhadap bahasa Melayu. Nama beliau ialah Profesor Emeritus Dr. Asma Haji Umar, ialah pakar nahu bahasa Melayu dan tokoh terkenal dalam bidang perancangan bahasa. Beliau juga Profesor
Kerusi Tamadun Melayu Zakbar dan pengarah Institut Tamadun Melayu di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim Perak. Sebelum itu, Asmah ialah ahli akademik Universiti Malaya dari tahun 1963 sehingga persaraannya sebagai timbalan naib Chancellor Universiti Malaya. Di samping itu, beliau juga pernah menyandang jawatan Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik serta merupakan anggota Jawatan Kuasa Tetap Bahasa Melayu. Beliau dilahirkan pada 5 Mac 1940 di Jitra dari sebuah keluarga yang berpendidikan tinggi. Pendidikan awal dan menengahnya bermula di Kedah. Beliau meneruskan pengajian di Universiti Indonesia dan memperolehi sarjana muda dan sarjana sastra. Beliau kemudiannya melanjutkan pengajian hingga mendapat ijazah kedoktoran dari University of London dalam bidang General Linguistik. Pada tahun 2000, Datuk Profesor Dr. Haji Asmah menerima anugerah gelaran Doktor Persuratan dari Universiti Malaya kerana sumbangannya yang amat besar dalam bidang kesarjanaan ilmu linguistik di Malaysia. Jelaslah, sumbangan beliau amat besar dalam mengangkat dan memartabatkan bahasa Melayu. Pada pandangan saya, Awang Sarian juga merupakan tokoh yang berperanan penting dalam mengangkat bahasa Melayu. Berada pada tarafnya yang tersendiri, boleh panel kedua terangkan biodata tokoh tersebut serta serba sedikit agar kita semua di sini dapat mengenali beliau dan bercita-cita tinggi mengidolakan beliau. Kerana untuk berjaya kita perlu ada satu contoh teladan. Dipersilakan Saudara Abrol. Terima kasih Saudara Fauzi. Baiklah, pertama sekali Profesor Datuk Seri Dr. Haji Awang Sarian lahir pada tahun 20 Oktober pada tanggal 20 Oktober 1953 adalah seorang ahli bangsa Melayu yang terkenal dan yang telah banyak menulis rencana bimbingan bahasa Melayu untuk belajar serta mengarang puluhan buku panduan bahasa, buku ilmiah, buku umum dan kamus. Dalam seminar bahasanya, beliau sering membentangkan kertas kerja dan hasil penyelidikannya. Beliau merupakan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka dari 1 Januari tahun 2012 hingga tahun 2016 menggantikan Datuk Temuzi Abdul Aziz Dr. Awang yang telah dilantik menjadi perunding seberang laut Kementerian Pendidikan Singapura sejak 1992. Beliau menjadi profesor di Jabatan Bahasa Melayu Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Sebelumnya, beliau ialah Profesor Linguistik dan Perancangan Bahasa di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia dari tahun 2004 hingga 2008 dan pengarah Jabatan Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dari tahun 1999 hingga tahun 2004. Selain jawatan tersebut, Profesor Dr. Awang juga banyak menyandang berbagai-bagai jawatan termasuk Guru Bahasa Melayu, Pentas Editor dan kemudian Ketua Editor AFEP International. Pegawai penyelidik bahasa merangkap editor jurnal Dewan Bahasa Dewan Pustaka dan kemudian pegawai penyelidik kanan bahasa pensyarah di Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Pertanian Malaysia yang dikenali sebagai Universiti Putra Malaysia pada masa kini. Pensyarah dan penolong profesor di Jabatan Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, pensyarah kanan Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah Universiti Brunei Darussalam dan Profesor Madya di Fakulti Bahasa dan Kesusasteraan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Seterusnya, dengan segala hikmat dan bakti yang dia tunjukkan dan sumbangan beliau telah dikurniakan beberapa anugerah dan hadiah termasuklah hadiah persuratan 10 tahun BTS, hadiah penghargaan hadiah penghargaan 2 dekad BTS, hadiah bahasa PLN Public Bank, hadiah Cinta Kencana DVD bagi kategori makanan ilmiah, anugerah hikmat cemerlang DVD dan kesatria mampu negara. Jadi saya rasa sampai itu sahaja penjelasan saya. Kembali kepada penulis ini.
Terima kasih diucapkan kepada panel kedua iaitu Saudara Abrol di atas penerangan yang cukup bermakna. Saya kira hadirin Dewan juga bersetuju dengan penjelasan daripada panel kedua yang menyatakan bahawa tokoh tersebut sangat bermakna dalam memartabatkan bahasa Melayu. Hadirin Dewan yang budiman, tokoh Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan juga sangat terkenal dengan berbagai jenis buku yang dijadikan rujukan oleh semua pencinta bahasa Melayu. Sekarang saya persilakan panel pertama iaitu Saudara Rafi'i untuk menerangkan secara khusus siapakah insan yang bernama Abdullah Hassan kepada warga Dewan. Dipersilakan Saudara Rafi'i. Baiklah, terima kasih Tuan Moderator. Prof. Emeritus Dr. Abdullah Hassan atau lebih dikenali sebagai Abdullah Hassan. Beliau dilahirkan di Teluk Ansun, Perak pada 20 Mac 1942 dan merupakan antara ahli bahasa terkenal di Malaysia. Beliau memperoleh ijazah BA dan MA dalam jurusan Linguistik Bahasa Melayu daripada Universiti Malaya dan PhD dalam bidang Linguistik daripada University of Edinburgh, Scotland. Beliau mempunyai latar belakang akademik yang sangat hebat. Dan di atas kesarjanaannya, beliau dianugerahi gelaran Profesor Emeritus oleh Universiti Sains Malaysia pada 2006. Prof. Abdullah adalah antara sarjana yang kuat memperjuangkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan demi memandaikan rakyat bagi mengekalkan nilai dan jati diri melalui himpunan memori bangsa yang dipindahkan hanya melalui bahasa peribumi dan demi membina kreativiti peribumi. Beliau juga bergerak aktif dalam aktiviti persatuan bahasa. Di samping berkarya, beliau dan isterinya Ainul Muhammad yang tinggal di Janda Baik telah menjalankan kerja-kerja amal membantu masyarakat orang asli, membantu menguruskan sebuah pondok tahfiz dan membantu pekerja sosial dalam kalangan remaja. Beliau mengarang banyak buku dalam bidang bahasa Melayu, komunikasi, terjemahan dan perkamisan. Di samping itu, beliau juga bergabung dengan isterinya yang juga adalah seorang cendekiawan terkenal di Malaysia bagi menulis banyak buku ilmu lain. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kepada Saudara Rafi'i atas penjelasan yang mantap dan terima kasih juga kepada kedua-dua panel kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu pengetahuan dan penting untuk semua warga Dewan sekalian. Sebagai rumusannya sudah terang lagi bersuluh bahawa bahasa Melayu kian berkembang dan duduk sama rendah serta berdiri sama tinggi dengan bahasa-bahasa lain, membuktikan bahasa Melayu bukan satu bahasa yang lapuk dan ketinggalan. Di samping itu juga bahasa Melayu mungkin tidak akan bertahan sehingga kini jika tidak wujud tokoh-tokoh yang berkaliber seperti ini. Tanpa mereka, bahasa Melayu mungkin hanya dianggap serpihan bahasa, ibarat daun kering yang gugur ke tanah. Oleh hal yang demikian, kita sebagai rakyat Malaysia dan bangsa Melayu semestinya bangga menuturkan bahasa Melayu walaupun di mana kita berada. Hal ini kerana bahasa kita adalah perbezaan kita dengan individu lain. Maka tepuk dada, tanya selera, adakah kita ingin meneruskan legasi perjuangan tokoh-tokoh ini ataupun melenyapkan usaha mereka begitu sahaja? Justru itu saya menyeru, demi tanah air yang bertuah ini, sayangilah dan martabatkanlah bahasa Melayu. Kerana tanpa bahasa, kita mungkin tidak berada di sini pada hari ini. Cintailah bahasa Melayu dan sayangilah tokoh kita. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.